Hari ini kita akan melihat kisah sepasang suami isteri yang mengabadikan diri mereka untuk menghalau syaitan dari mengganggu manusia. Kisah mereka ni sangat terkenal sehingga kan ia diadaptasikan di beberapa buah filem, siri TV dan buku. Dan yang paling terkenal ialah kisah The Conjuring. Panggil sahaja mereka dengan pelbagai gelaran: demonologis, pakar syaitan, penulis, pensyarah, penghalau hantu, penangkap hantu, penyiasat paranormal. Kenapa? Sebab pasangan ini banyak terlibat dengan pelbagai kes-kes menakutkan yang popular seperti kes patung berhantu Annabelle, kes keluarga Perron, kes rumah berhantu Amityville dan banyak lagi kes yang akan saya kongsikan kepada anda hari ini. Kita akan melihat sejarah suami isteri ini, kes yang mereka pernah terlibat dan juga beberapa maklumat misteri. Ini adalah misteri Ed dan Lorraine Warren. Siapa Ed dan Lorraine Warren? Sebelum kita melihat dengan lebih dalam lagi kisah pasangan ini, pertama sekali kita kenal dulu siapa mereka. Edward Warren Mini ataupun dikenali sebagai Ed Warren dilahirkan pada 7 September 1926 di Bridgeport, Connecticut, Amerika Syarikat. Pada asalnya memulakan keriernya sebagai seorang tentera US Navy semasa Perang Dunia Kedua. Dia kemudian menjadi seorang polis. Bila perang berakhir, dia kemudian menyertai sekolah seni dengan bantuan isterinya. Dia menjadi penghalau hantu di sekitar Amerika Syarikat. Apa yang menarik? Ed belajar cara menghalau semangat jahat ini sendiri, tiada mentor ataupun guru. Ed mencipta caranya sendiri untuk menghalau semangat jahat ini selain mengaku sebagai seorang demonologis ataupun pakar syaitan. Hasil kerjanya menghalau hantu menjadi sangat terkenal sehingga pada tahun 1952 dia membuka kumpulan paranormal yang dikenali sebagai New England Society for Physics Research. Seterusnya kita kenal siapa Lorraine Warren. Lorraine Rita Warren ataupun lebih dikenali sebagai Lorraine Warren dilahirkan pada 31 Januari 1927. Kalau Ed tadi mengaku sebagai seorang demonologis, dia pula mengaku memiliki kelebihan clairvoyant. Dengan arti kata lain, dia boleh melihat ataupun merasakan kehadiran semangat halus di sekitar tempat dia berada. Dan dengan gabungan kelebihan dua suami isteri ini, mereka bersama-sama menjadi penyiasat paranormal. Apa yang menarik? Bila setiap kali khidmat mereka diperlukan, mereka tidak akan meminta bayaran. Mereka hanya menjana pendapatan dari penjualan buku dan juga sesi ceramah untuk menjelaskan dengan lebih terperinci lagi hal-hal berkaitan mistik dan halus. Sekarang kita akan melihat beberapa kes terkenal yang pernah mereka tangani. Kita mulakan dengan kes sebuah anak patung berhantu yang dikenali sebagai patung Annabelle. Kisah patung Annabelle bermula pada tahun 1970-an bila seorang jururawat berusia 28 tahun diberikan sebuah patung oleh ibunya sebagai hadiah hari jadi. Dia kemudian meletakkan patung tersebut di dalam bilik. Pelik bila patung itu mula berubah posisi. Ada ketika posisi tangannya berubah, ada ketika posisi kepalanya pula berubah dan ada ketika patung itu berada di tempat yang lain, bukan di tempat asal. Menjadi lebih menakutkan bila teman bilik jururawat itu menemui nota yang bertulis, "Bantu kami, bantu kami." Sejak dari hari itu patung tersebut mula berpindah dari bilik ke bilik. Ada ketika darah akan mengalir keluar. Mereka kemudian mendapatkan bantuan dari Ed dan Lorraine Warren. Pasangan Ed dan Lorraine kemudian mendapati sesuatu yang lebih menakutkan. Menurut mereka, patung tersebut dihantui oleh roh seorang kanak-kanak penghuni asal apartemen tempat mereka tinggal dan sekarang menghantui patung tersebut. Dia tidak akan tinggal di dalam patung itu untuk selama-lamanya, tetapi lambat laun dia akan masuk ke dalam tubuh badan manusia. Mereka kemudian telah mengambil Annabelle dan meletakkan dia di dalam kotak kayu berkaca untuk menghalang semangat tersebut dari keluar. Kini kotak kayu tersebut terletak dipaparkan di Museum Ed dan Lorraine Warren yang dikenali sebagai The Warrens Occult Museum di Monroe, Connecticut. Kisah ini ada diceritakan di dalam filem The Conjuring Annabelle, tetapi kisah filem dan kisah asal ada beberapa perbezaan, termasuklah rupa anak patung itu sendiri. Kes keluarga Perron.
Kisah ini pula terjadi sekitar tahun 1970-an. Lebih tepat lagi pada tahun 1971, melibatkan sebuah keluarga yang dikenali sebagai keluarga Perron. Mereka baru berpindah masuk ke rumah dengan 14 bilik di Harrisville, Rhode Island, Amerika Syarikat. Sejurus selepas berpindah masuk, 5 anak gadis mereka mula mengalami pelbagai kejadian pelik dan menakutkan. Gangguan awal seperti barang hilang, bunyi menakutkan seperti bunyi cakaran, barang di dalam rumah berpindah sendiri, setengah kawasan rumah tiba-tiba kotor dan pelbagai gangguan lain. Lambat laun, gangguan mereka menjadi semakin teruk dan teruk. Dari bunyi-bunyian, mereka mula melihat semangat mundar-mandir di seluruh rumah. Bukan satu, bukan dua, tetapi ramai. Ada yang seakan-akan marah dengan kehadiran mereka di situ. Mereka kemudian mendapatkan bantuan Ed dan Lauren. Pasangan itu mendapati itu adalah roh-roh keluarga yang pernah tinggal di rumah itu suatu ketika dahulu. Apa yang lebih menakutkan, cara mereka meninggal dunia. Ada yang mati lemas, ada yang dibunuh dan ada yang menggantung diri mereka di loteng, membuatkan semangat mereka masih lagi berlegar-legar di rumah tersebut. Di antara semua semangat ini, ada sebuah semangat yang dikenali sebagai Bathsheba. Dia adalah semangat kepada penjaga kanak-kanak di situ. Dia dianggap sebagai yang paling jahat di antara semua. Dialah dalang mengganggu, merasuk dan menyiksa keluarga Perron. Dengan bantuan Ed dan Lauren, mereka berjaya mengawal semangat-semangat itu dari mengganggu ahli keluarga, tetapi tidak berjaya menghalau mereka sepenuhnya. Apa yang lebih menakutkan, mereka mendapati yang pada tahun 1800 dahulu, memang benar ada seorang wanita yang bernama Bathsheba Sherman yang tinggal di sana. Tambah mengerikan lagi, kabar angin mengatakan dia adalah seorang satanik. Keluarga Perron tetap tinggal di rumah itu disebabkan tidak mampu untuk berpindah. Tidak sehingga pada tahun 1980 barulah mereka berpindah keluar. The Enfield Hunting. Ini adalah gambar seorang gadis yang terapung, kononnya akibat roh jahat. Kali ini pula melibatkan keluarga Hodgson di Enfield, England yang berlaku pada tahun 1977 sehingga tahun 1979. Yang ini lagi teruk. Kalau di kisah keluarga Perron tadi, bila semangat jahat di rumah mereka masih lagi bersembunyi, hanya mendengarkan bunyi, tetapi tidak di rumah keluarga Hodgson ini. Bila mereka berpindah ke sebuah rumah baru, gangguan roh jahat berlaku di depan mata mereka. Kerusi, meja dan beberapa barangan lain mula terapung sendiri. Bukan sahaja dilihat oleh ahli keluarga, malah dilaporkan oleh Daily Mail pada waktu itu. Kononnya, pihak polis, jiran dan para wartawan melaporkan melihat meja terapung ataupun bergerak di depan mata mereka. Lampu akan berkelap-kelip, barang akan jatuh dengan tiba-tiba, pintu dan tingkap pula terbuka dengan sendiri. Bila ramai penyiasat paranormal datang ke rumah mereka, mereka mendapati yang tiada gangguan di sana. Apa yang ada hanyalah kanak-kanak nakal yang mahukan perhatian. Tetapi tidak bagi Ed dan Lauren Warren. Bila mereka datang dan menyiasat, mereka mendapati yang rumah tersebut memang diganggu oleh roh-roh jahat dan membantu mereka menghalau roh-roh tersebut. The Amityville Horror. Ini pula melibatkan keluarga Lutz. Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1975 di rumah lama Belanda di Amityville, Long Island, Amerika Syarikat. Keluarga Lutz baru sahaja berpindah masuk ke rumah ini. Apa yang mereka tidak tahu, setahun sebelum mereka berpindah masuk, ada satu kes pembunuhan yang melibatkan keluarga DeFeo berlaku di sini, di mana anak sulung mereka iaitu Ronald DeFeo membunuh 6 ahli keluarga mereka yang lain. Setelah disoal siasat, katanya dia mendengar suara yang berbisik di telinga menghasut dia membunuh seluruh ahli keluarga. Malang bagi keluarga Lutz pula, selama 28 hari mereka tinggal di rumah tersebut, mereka mendengar pelbagai bunyi pelik seperti ketukan, cakaran, bunyi tembakan. Dan tidak berhenti di situ, ada ahli keluarga yang terapung dan ada juga yang melihat penampakan roh kanak-kanak. Ed dan Lauren kemudian dipanggil untuk menghalau semangat roh jahat di situ. Di satu temu bual, Lauren mengatakan ini adalah rumah paling menakutkan dia pernah pergi. Bayangkan, roh jahat di rumah itu mengikut mereka balik ke rumah mereka sendiri. Dan menurutnya lagi, itulah kali terakhir dia akan berkunjung ke rumah Amityville. Kritikan awam.
Walaupun terkenal sebagai pasangan penyiasat paranormal, walaupun ramai yang percaya dengan kerja mereka, masih ramai lagi yang skeptikal dan menuduh mereka sebagai penipu. Contohnya seperti yang dilaporkan di Connecticut Post oleh wartawan Steve Novella dan Perry DeAngelis. Mereka mendapati pasangan ini adalah pasangan yang perama, tetapi kisah yang mereka ceritakan seperti mengarut sama sekali disebabkan tiada bukti kukuh yang disertakan. Begitu juga dengan laporan dari Sydney Morning Herald mengatakan kisah pasangan ini berkemungkinan direka untuk mensensasikan buku mereka. Apapun kritikan, cemuhan dan komen orang ramai terhadap pasangan ini, kisah yang mereka lalui dan kongsikan kini menjadi legenda kepada ramai orang. Ed telah meninggal pada tahun 2009 semasa berumur 79 tahun dan Lauren pula meninggal semasa berumur 92 tahun pada tahun 2019, meninggalkan legasi kisah paranormal untuk peminat-peminat genre seram. Dahulunya dianggap sebagai legenda urban, kini telah menjadi terkenal di kalangan budaya pop. Menarik untuk dikongsikan. Itulah kisah misteri pasangan Ed dan Lauren Warren. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah sebuah segmen di mana saya akan memilih satu topik misteri dan saya akan rungkaikan dan kongsikan misteri di sebalik kisah tersebut. Kalau anda ada cadangan untuk topik misteri yang seterusnya, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini dibuat naik pada setiap hari. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo-bigo menarik setiap hari.